1,200 tambah 1,200. Kenapa macam tak seimbang lagi ni? Tak apa, kita cuba lagi sekali. 1,200 tambah lagi. Oh, rasanya sebelah ni kena tambah juga. Rasanya macam ni kot. Irfan! Oh, tambah Irfan! Balik. Okey. Tambah sekali. Jom makan. Macam mana ni kalau tak seimbang ni? Ya, Mak. Kejap. Irfan tengah nak siapkan akaun ni. Kejap lagi kalau Irfan dah siap, Irfan pergi. Sikit lagi, Mak. 1,000. Alhamdulillah. Okey. Nampaknya dah selesai, dah seimbang. Baru boleh makan. Ya, Mak. Irfan datang ni. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan pentaksiran psikometrik Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa semua? Irfan doakan agar anda keadaan yang baik dan ceria selalu. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup istimewa berkaitan dengan kenali konstruk konvensional IMK. Jadi untuk itu, Irfan persilakan dulu jurubahasa syarat kita hari ini, iaitu Cikgu Siti Zubaida Ahmad dari SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Hai Cikgu, selamat datang bersama kami untuk episod hari ini. Dan pastinya kita akan ditemani oleh seorang guru yang banyak pengalamannya. Tak lain tak bukan, Ifah persilakan Cikgu Haslinda Mat Jaiz, iaitu Guru Bimbingan dan Kaunseling dari SMK Kil Johari, Hulu Langat, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Irfan. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Irfan? Saya lagi sihat sebab Cikgu ada kat sebelah hari ini bersama saya untuk slot pentaksiran psikometrik. Jadi, untuk hari ini Cikgu, kita akan membicarakan tentang kenali konstruk konvensional IMK. Dan tadi Cikgu kita lihat seorang pelajar ataupun murid accountant yang semangat apabila dapat mengimbangkan akaun beliau. Macam mana itu? Apa keadaan tadi itu Cikgu sebenarnya? Okey, baik. Jadi apa yang kita lihat tadi ada situasi di mana murid yang sangat tekun dan teliti dalam menyiapkan kerja-kerja perakaunannya. Dan jadi hari inilah topik yang akan kita bawakan untuk kita kenali konstruk konvensional di dalam inventory minat kerjaya. Ya, okey, nanti kita akan lihat bagaimana kenapa murid tadi sangat teliti, sangat tekun dan sangat gembira apabila berjaya menyiapkan tugasan yang diberikan. Betul Cikgu. Sebab tadi mak dia ada panggil makan. Dia tak dengar Cikgu sebab dia kata dia kena habiskan soalan tu baru boleh makan. Betul. Menarik topik kita pada hari ini. Dan mungkin Cikgu boleh jelaskan dari segi apa sebenarnya ciri-ciri konstruk konvensional ini? Okey, baik. Bila kita kaitkan dengan konstruk konvensional, mari kita lihat persekitaran pekerjaan yang kita kaitkan dengan konstruk konvensional Irfan. Biasanya persekitaran pekerjaan konvensional adalah persekitaran yang berstruktur, yang sangat-sangat teratur, melibatkan nombor, melibatkan data, melibatkan kerja-kerja pengkeranian. Senang katalah dia terorganisasi, dia sangat terancang. Dan bila kita lihat contoh, kalau kita bayangkan Irfan berada di bahagian jabatan keuangan. Jabatan keuangan, okey. Kan? Kita lihat orang yang berada di jabatan keuangan, bagaimana pekerjaan mereka melibatkan satu perkara yang perlu mereka membuat ketelitian. Betul. Kalau tidak nanti salah pengiraan wang, pengurusan wang, kan? Dan memang memerlukan, kalau kita kata kerja-kerja pengkeranian, memerlukan sistem fail yang sangat tersusun. Betul, Cikgu. Itu yang menyebabkan orang kata kerjaya konvensional, konstruk konvensional ini sangat menarik dan sangat diperlukan untuk menjadikan organisasi itu terancang dan tersusun. Okey. Dan di samping itu juga penggunaan bahan-bahan matematik seperti simpan kira, merekod perakaunan dan juga mahir dalam pengiraan audit. Kalau kita lihat apa Irfan, jabatan-jabatan yang terlibat dalam konvensional ni. Contoh, keuangan. Jabatan keuangan, betul. Perbankan. Okey. Dan juga perakaunan. Dan juga ekonomi. Okey, baik. Jadi kita lihat pula
Tadi kita lihat persekitaran pekerjaan. Okey, dah selesai. Siapa yang nak bekerja di situ? Individu bagaimana yang nak bekerja di situ? Jadi individu-individu yang memiliki konstruk konvensional ni adalah seorang yang sangat teliti. Berstruktur tinggi. Ya, sebab kita kata macam tadi kan Irfan, keuangan. Kalau simpan kira kita salah meletakkan debit dan kredit di mana, maka akan berlaku nanti kepincangan dalam pengurusan keuangan itu. Ya, nanti kita dicari oleh LHDN pula. Kan? Jadi tanggungjawab tu besar sebenarnya. Sebab itu seseorang yang dalam bidang konvensional ni dia kena teliti dan pastikan segala yang dibuat oleh seseorang itu terancang. Yes, betul. Baik. Okey, baik. Menurut perintah, antara lagi boleh dipercayai dan sangat cekap dalam pengurusan. Biasanya individu yang memiliki konstruk konvensional adalah pengurus yang baik dalam merancang, sebab ia memerlukan orang-orang yang sangat teliti. Saya sangat suka sebenarnya kita memerlukan individu-individu yang ada konstruk konvensional dalam sebuah organisasi. Kenapa cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan sikit kenapa pentingnya orang yang ada konstruk konvensional ni dalam kita punya persekitaran, cikgu? Okey, baik. Yang pertama, bila kita kata dia adalah seorang pengatur cara yang baik, kan? Dia mengorganisasi dengan baik, menguruskan dengan baik. Terutama sekali berkaitan dengan aspek berkaitan dengan keuangan. Ia memerlukan satu ketelitian dan dia memerlukan satu kecekapan. Dan orang-orang konvensional ni mereka adalah orang yang boleh membuat kerja rutin, kerja yang sama berulang kali. Ulang kali tak ada masalah. Tidak ada masalah kerana sistem perakaunan tidak akan berubah. Betul, hanya nombor sahaja. Akan repeat, diulang. Ya. Okay. Jadi itu kepentingan konstruk konvensional di dalam suasana pekerjaan. Dan kalau kita memiliki bos pengurus, kita memiliki pengurus yang memiliki konvensional yang tinggi, mereka mungkin cerewet, tetapi ia adalah baik untuk organisasi kerana organisasi akan lebih tersusun dan terancang. Betul, saya setuju cikgu, sebab di mana ada seorang pengurus yang akan melihat segala perkara yang dilakukan oleh pekerja-pekerjanya. Jadi perkara itu akan membuatkan semua orang kan kena waspada, kena berhati-hati dalam melakukan kerja mereka. Betul. Dan pastikan segala benda yang mereka lakukan dalam keadaan yang baik dan teratur, cikgu. Baik, terima kasih atas segala perkongsian cikgu. Maksudnya di sini, orang yang memiliki personality konvensional ni merupakan seorang yang sangat berstruktur tinggi dan sangat teliti. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas dalam Pentaksiran Psikometrik Didik TV KPM. Inilah dia pentaksiran psikometrik Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Haslinda di sini. Lazimnya, seseorang yang memiliki ciri-ciri konvensional ini merupakan orang yang sangat teliti dalam apa jua yang mereka lakukan. Dan pada segmen kali ini, kita akan membincangkan tentang kerjaya-kerjaya yang terdapat dalam konstruk konvensional IMK ini, Cikgu. Silakan. Baik. Okey, jadi seperti mana yang kita ketahui antara pekerjaan yang sinonim dengan konstruk konvensional ini ialah guru perakaunan, guru ekonomi, guru perniagaan. Ini kalau di dalam bidang pendidikan. Baik. Dan di dalam di suasana di pejabat pula ialah kerani, juru trengkas, operator komputer, setiausaha. Dan di dalam bidang keuangan pula juru wang, juru audit, accountant, dan di dalam bidang perbankan pula pegawai bank, pegawai percukaian, pegawai perangkaan dan juga penilai harta. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang sinonim dengan konstruk konvensional. Dan kalau Irfan dapat lihat, ia adalah orang-orang, mereka-mereka yang memiliki personaliti yang sangat berstruktur tinggi
yang memiliki daya tahan yang tinggi. Untuk menjadi seorang juru audit bukanlah mudah. Bukan mudah, cikgu. Saya setuju. Memerlukan seorang yang sangat cekap dan berwibawa. Dan teliti supaya sistem rekod yang mereka buat, simpan kira yang mereka buat berada dalam keadaan tersusun dan teratur. Begitu juga kalau kita lihat, kalau katakan pegawai percukaian, sangat-sangat memerlukan ketelitian. Apakah kita kata yang perlu kita taksirkan. Jika tidak nanti cukai salah, betul, LHDN datang cari kerana berlaku kesilapan dari segi taksiran. Jadi bagi penilai ataupun pegawai percukaian, mereka sangat teliti apa yang perlu kita lampirkan, apa yang perlu kita masukkan. Maksudnya cikgu, proses A sampai Z ni perlu dilakukan secara teliti, betul, bagi orang-orang konvensional ni. Betul. Sebab selagi tak selesai, mereka tidak akan puas hati, cikgu. Sebab persekitaran konvensional itu sendiri, mereka adalah orang-orang yang bersuka kepada data, betul, suka kepada nombor. Jadi itulah kepuasan mereka. Apabila suasana persekitaran, pekerjaan selari dengan nilai personaliti konvensional itu, maka berlakulah kongruen dalam IMK ni. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan murid rasa seronok dengan pekerjaan mereka. Betul. Jadi seawal di peringkat sekolah menengah lagi, murid sudah sedar apa yang saya boleh buat, apa kejayaan yang saya boleh impikan dengan saya tahu konstruk saya. Kalau konstruk konvensional, impian saya boleh menjadi accountant, saya boleh menjadi guru perdagangan, saya boleh menjadi guru ekonomi, saya boleh menjadi pegawai percukaian. Jadi murid akan bersemangat untuk meneruskan kerana mereka nampak kejayaan apa seawal di peringkat sekolah menengah lagi. Betul tu cikgu. Di mana di sekolah, guru-guru akan membimbing murid-murid semua untuk melihat kepada matlamat mereka pada masa akan datang. Mungkin ada di antara mereka yang okey, saya besar nanti saya nak jadi seorang juru audit. Dia dah tahu dah. Sebab apa? Mungkin cikgu melihat kecenderungan seseorang murid itu dalam bidang suka matematik, betul, suka nombor, suka data. Dari situ kita akan dapat mencungkil potensi mereka, betul, dan kita girap supaya mereka dapat menjadi apa yang mereka nak ketika besar nanti. Dan mungkin cikgu berceritakan dari segi kalau di sekolah, cikgu, bila kita akan melakukan uji kajian ini, cikgu, kajian kepada di manakah minat mereka? Okey, baik. Untuk IMK, seperti mana kita sedia maklum, murid akan mengambilnya semasa di tingkatan 1, tingkatan 3 dan sekarang di tingkatan 5. 1, 3 dan 5? Ya. Jadi kalau biasanya untuk murid tingkatan 3 dan 5 sangat baguslah untuk mereka nampak dan mereka boleh merancang dengan lebih sesuai ke mana mereka ingin pergi dan mereka akan nampak gambaran kerjaya. Kalau saya di tingkatan 3, katakan Irfan di tingkatan 3, Irfan dah tahu, saya konstruk konvensional. Cikgu kata konstruk konvensional ni saya boleh menjadi seorang accountant. Saya sukalah cikgu nak jadi accountant. Jadi Irfan dah mula membayangkan apa yang saya boleh saya boleh fokuskan selepas ini. Saya hendak ambil subjek apa ya? Saya nak jadi accountant. Maksudnya masa saya tingkatan 4, saya dah tahu saya akan ambil aliran akaun, cikgu. Faham. Sebab itulah pentingnya untuk kita melakukan ujian itu pada umur tingkatan 1, 3 dan 5. Okey, kita sedang melihat satu paparan video, cikgu. Ya, betul. Okey, kalau kita lihat ini adalah subjek perakaunan, ya, di mana guru menerangkan tentang akaun kawalan. Murid-murid melakukan pengiraan. Pengiraan perlu dibuat dengan teliti supaya dapat hasil yang tepat. Betul. Mereka ingin mencari jualan dalam aktiviti yang dijalankan. Nampaknya kita boleh lihat seorang murid tengah tekun menuliskan jawapan dan ditulis lagi oleh rakan-rakan yang lain, di mana di situ mereka harus fokus, cikgu. Sebab mereka jangan jawapan dan mereka kena tolong kawan-kawan mereka untuk mendapatkan akaun yang seimbang. Betul. Okey. Baik, itulah dia video paparan mengenai cara di kelas untuk kita melihat di manakah kemampuan murid-murid untuk mereka menilai prestasi mereka untuk mendapatkan kerjaya pada masa akan datang. Okey, ada lagi cikgu untuk segmen ini?
Tiada. Itu sahaja. Baik, terima kasih Cikgu atas perkongsiannya. Sudah kita faham berkenaan dengan kerjaya-kerjaya untuk mereka yang mempunyai ciri-ciri konvensional. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam pentaksiran psikometrik Didik TV KPM. Kalau kita sedia maklum tadi, ada kerjaya-kerjaya yang melibatkan konstruk konvensional seperti juruwang, juru audit ataupun pegawai bank, Cikgu. Tetapi untuk segmen kali ini, kita akan membicarakan pula tentang hala tuju seorang murid daripada tingkatan 3, 5 dan 6 di mana mereka harus pergi untuk mendapatkan kerjaya yang mereka inginkan. Silakan, Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan untuk murid tingkatan 3, tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 ya. Bagi murid tingkatan 3, setelah anda mengetahui kerjaya konstrak yang sesuai dan anda sudah tahu kerjaya yang sesuai, maka pembinaan matlamat sangatlah penting. Betul. Matlamat ingin pergi ke mana? Ke mana universiti yang saya nak tuju? Jika tadi kita sebut saya ingin menjadi seorang accountant, saya ingin menjadi seorang ahli ekonomi, saya ingin menjadi juru audit. Ya, jadi pelajar, ya, murid akan jelas. Murid lebih jelas. Mereka boleh melihat universiti-universiti yang berkaitan dengan fakulti ekonomi dan pengurusan, dengan fakulti keuangan, ya, dengan fakulti perakaunan dan juga perbankan. Misalnya, universiti-universiti yang ada di Malaysia, ya, Universiti Melaya, Universiti Utara Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia serta kebanyakan universiti yang ada IPTA awam menawarkan kursus yang berkaitan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan ini. Betul, Cikgu. Di mana murid-murid kita boleh melakukan perancangan matlamat mereka dan meneruskan pembelajaran di Universiti Awam Malaysia yang menawarkan pelbagai kos yang melibatkan data dan juga mereka ingin menjadi seorang yang sangat teliti, ada juga untuk mereka. Betul. Okey, baik, kita bagi contoh. Silakan, Cikgu. Okey, katakan Irfan, ya. Saya. Katakanlah Irfan, kita bayangkan Irfan lah. Irfan murid tingkatan 3, Irfan datang berjumpa cikgu, saya ada konstrak konvensional. Saya minat sangat nak jadi guru perakaunan lah, cikgu. Macam mana, Cikgu? Macam mana? Okey, baik. Jadi saya akan membawa Irfan, memandu Irfan untuk melihat di dalam UPU online. Kerana di dalam UPU online tu ada dapatan, ada data-data yang boleh kita lihat. Orang konvensional, dia suka mencari data, kan? Betul, Cikgu. Jadi dia akan melihat data apa ya yang boleh berkaitan dengan subjek. Katakan, subjek apa saya nak ambil, mata pelajaran apa saya nak ambil selepas saya tingkatan 3 nanti. Di mana yang sesuai, Cikgu? Ya, di tingkatan 4. Saya minat ingin menjadi seorang guru perakaunan. Jadi bila kita buka UPU online tu nanti, kita tengok, oh saya nak tengok UUM lah, cikgu, boleh. Dan kita lihat lagi, kita explore lagi, ya. Saya bagi contoh, ya. Kita lihat UUM. Jadi di UUM dia ada syarat, ya, syarat khas dan juga syarat yang perlu dipenuhi. Seperti contoh, untuk tingkatan 3 kita akan nampak, oh di tingkatan 5 nanti saya di tingkatan 4 saya perlu ambil subjek, ya, mata pelajaran seperti perakaunan, ekonomi, ya, dan juga perniagaan. Sekurang-kurangnya kalau ikutkan syarat mesti mendapat C kredit. Dan kalau untuk yang di tingkatan 5, ya, okey, kita lihat, ya, contoh, ya. Ini ada antara yang tadi saya sebutkan, kan. Kita akan melihat bagaimana di tingkatan 5 murid-murid yang berminat, dia akan nampak, okey, kursus yang saya boleh ambil sekiranya semasa di tingkatan 5 dulu mereka tidak ambil subjek itu, kan. Tadi yang tingkatan 3 naik tingkatan 4, dia nampak, dia dapat, oh saya boleh ambil subjek-subjek berkaitan dengan ekonomi, pengajian perniagaan, ya, dan juga perakaunan. Dan untuk di tingkatan 5 yang katakanlah saya aliran sains, tapi saya minat, rupanya saya orang konvensional. Macam mana, cikgu? Saya murid sains. Saya boleh tak ubah? Boleh. Boleh, Itu menunjukkan, ya, sebenarnya kadang-kadang bila murid itu sedar, oh, patutlah masa
saya duduk di kelas sains dulu, saya tak selesa. Saya rasa susahnya. Tidak dapat skor dengan baik. Ya, saya tidak dapat menguasai kerana personaliti saya bukanlah terlampau orang kata suka suasana yang di dalam menyiasat yang bidang-bidang sains, tapi yang mereka suka ialah data dan nombor. Baik. Jadi murid-murid boleh pergi ke mana? Kalau murid aliran sains, mereka boleh pergi ke matrikulasi perakaunan. Okey. Dan mereka juga boleh menyambung pelajaran ke tingkatan 6 dengan mengambil subjek-subjek ekonomi, perakaunan itu sendiri dan juga perniagaan. Jadi orang kata peluang yang ada pada murid-murid tidaklah terhenti di situ sahaja. Betul. Maksudnya cikgu, sekiranya seseorang itu, murid itu rasakan tersalah bidang ketika mereka di sekolah menengah, jangan risau. Sebab selepas itu ada peluang untuk mereka teruskan pengajian mereka dalam bidang yang mereka minat. Contohnya dalam bidang ekonomi, perakaunan dan sebagainya. Dan di Malaysia juga kita ada pelbagai universiti yang menawarkan kos yang berkenaan. Jadi ketika itulah murid-murid perlu melihat balik minat apa yang mereka nak untuk mereka terajui pada masa akan datang. Okey cikgu, sekarang ni kita dah faham dari segi matlamat dan juga perancangan untuk murid-murid dalam konstruk konvensional ni. Jadi apa lagi penjelasan cikgu sekarang ini? Okey, baik. Jadi apa yang perlu murid-murid, para ibu bapa, malah pihak pengurusan juga perlu mengambil peluang untuk melihat secara keseluruhan jika di sekolah nanti konstruk apakah yang paling tinggi didapat murid-murid di sekolah itu perolehi. Sekiranya konstruk konvensional lebih tinggi dan ramai murid memilih untuk mendapat pilihan untuk konstruk konvensional, jadi pihak sekolah boleh menawarkan kursus-kursus yang seperti saya sebutkan tadi, mata pelajaran perakaunan, matematik, ekonomi asas dan juga perniagaan. Sebab peluang-peluang mereka untuk berada di dalam kelas ini ada kadanya agak terhad. Jadi sekiranya kita nampak konstruk itu yang besar, maka kita luaskan lagi peluang untuk murid-murid menyertai dan masuk ke kelas-kelas yang ada mata pelajaran ekonomi, perniagaan dan juga perakaunan. Baik cikgu, itu dari segi tanggungjawab seorang guru. Dan bagaimana pula cikgu nak syorkan kepada ibu bapa di luar sana untuk mendukung hasrat anak mereka untuk menjadi seorang yang mahir dalam bidang konstruk konvensional ni cikgu? Baik Irfan, sangat penting. Ibu bapa, jika anda tahu dan menggunakan, kita boleh membantu anak kita untuk membuat pilihan kerjaya yang sesuai dengan personalitinya. Kerana personaliti konvensional tidak sama dengan personaliti investigatif dan tidak sama dengan personaliti sosial. Jadi kepuasan anak itu untuk memperolehi kursus yang terbaik dan akhirnya suatu hari nanti mereka akan beroleh pekerjaan yang menjadi idaman mereka. Betul cikgu. Sebab dalam IMK ni kita mengharapkan, kita ingin suasana pekerjaan yang seronok. Selesa. Baik cikgu, mungkin ada ibu bapa di luar sana kata, saya kena paksa anak saya macam mana pun nak jadi doktor juga. Macam mana pun nak jadi peguam. Jadi macam mana cikgu nak syorkan kepada ibu bapa yang seperti itu? Okey, baik. Personaliti dengan persekitaran pekerjaan sangat memainkan peranan yang penting. Kita boleh memaksa anak kita menjadi doktor, namun jiwanya mungkin nanti bukan jiwa seorang doktor. Kerana personalitinya adalah personaliti mungkin konvensional misalnya. Jadi tujuan IMK itu dibuat adalah untuk memberi panduan kepada semua pihak dalam kita membantu membuat penetapan kejayaan hala tuju kejayaan murid. Baik cikgu, alhamdulillah, terima kasih cikgu Haslinda atas segala perkongsiannya. Saya mengharapkan agar segala ilmu yang telah dikongsikan oleh cikgu dapat memberi manfaat kepada semua murid yang menonton, bukan saja murid tetapi juga kepada guru-guru dan juga ibu bapa. Terima kasih juga diucapkan kepada cikgu Zubaidah selaku jurubahasa isyarat kita, dan kalau kita jumpa lagi dengan itu, assalamualaikum, salam sejahtera, Didik TV KPM.